Okay, right. Kita menghadapi banyak situasi. Kita very critical dari segi IoT. Apa disebut IoT? Internet of Things. Kita perlu tahu dulu saiz internet kita. Sekarang ni kalau kita tengah online kelas, kita kena tahu juga berapa bandwidth internet yang kita terima untuk bertahan 2 jam. Dan sama juga bila kita dah start live, kita kena tahu. Okay, good. Sebenarnya bila kita dah edit dengan 2K, right? Bila kita dah edit dengan 2K, so kita dah transfer, kita dah siap produk, kita dah pergi kepada MOV, MP4 ataupun H264. Sebenarnya bila kita dah pergi kepada that level, ada 2 sebenarnya. Alright, so cikgu akan terang kat sini. So dari segi projek video yang kita buat, katakanlah kita buat video video kita, editing kita dah pergi kepada size 2K. Right, good. So bila kita dah pergi size 2K, tetapi sekarang ni bila kita dah siap produk kita dan kita nak send ke Facebook, kita nak send dekat YouTube, right? Kita nak send dekat YouTube. So dekat Facebook, bila kita dah savekan dia akan jadi size berapa yang kita hantar. Okay, so bila kita dah buat final, sebenarnya bila kita dah buat final, bila kita dah buat MOV, okay, so size dia dah jadi kecil sebenarnya. So bila kita pergi dekat Facebook ataupun YouTube, okay, YouTube ni maksudnya kita nak upload. Sebenarnya saiz kita dah jadi kecil. Saiz yang kadang-kadang ni, sebab itu kita kena ingat, dia akan tukar pergi kepada 1080 kali 720 ataupun, right? So saiz dia akan pergi 1080. So dia tak akan pergi lebih, kecuali kita memang nak for 2K kita masuk dalam YouTube. Masa dekat kita send tu, resize. Ni kena ingat. So kita kena resize. Bila kita nak resize, barulah dia akan ikut kepada apa size yang kita nak. Kalau kita kata kita nak pergi kepada 1920, ini is the 2K, right? Dia akan masuk, tapi size ini besar. Bila saiz ini besar, kita perlukan internet. Internet kita berapa besar at least untuk kita nak upload. Internet pula ada 2 jenis, right? So internet ni ada 2 jenis. Satu, kita kena pergi kepada ni IoT IoT, Internet of Things. Ada 2 jenis. Satu kita panggil download. Satu kita panggil upload. Right. So kita kena faham dua-dua ni. Bila kita nak download masuk, kita kena tahu kelajuan. Ni yang penting ni. Kelajuan. Right. Lepas tu bila kita nak upload, upload ni kita nak masukkan dalam mana? Kita nak masuk dekat YouTube, kita nak masuk dekat Facebook. Kita perlu tahu juga kelajuan. Right. So at least pun kita kena ada 6 Mbps. Mbps. Okey. Mesti ada Mbps yang ini megabyte per second. Ini kelajuan ni kita perlu tahu dulu bila kita nak upload. Sebab video kita tadi saiz apa tadi? Saiz 1080. Saiz apa tadi? 1920. Saiz apa tadi? Saiz kita adalah 4K. So bila kita dah saiz, kita dah ada 3 saiz yang besar. So kita nak upload ke media sosial, kita kena tahu kelajuan ini. Kalau kelajuan kita tu lembab, so buffer akan berlaku. Sini berubah. Ni kata tadi very subjektif juga. Sebab bila saiz 1080 upload, kelajuan 6 MB, berapa saat dia boleh siap? Saiz 2K upload, so berapa saat dia boleh siap? So sama juga 4K. Bila 4K kita nak upload, that's why saiz yang besar tapi kita ada 6 MB per second saja. So perlukan times. Bila perlukan time, dia akan lagging, dia akan buffer. Bila dia buffer, dia perlukan masa yang panjang. Bila internet tu dalam keadaan naik turun, tiba-tiba dia turun lebih pada 6. So dia akan stop, dia akan crash. Right, dia akan crash. Okay, right. So sekarang ni bila cikgu nak bercakap pasal live pula. Pasal live, ramai yang buat live.
Okey, bila kita live ni sebenarnya berapa saiz yang digalakkan live to the media sosial, right? So sebenarnya kalau kita tengok go to the OBS dah bagi dah recommended kepada kita 1280 kali dengan 720. That is a minimum is HD. Ini dah minimum HD yang OBS dah bagi dah. Ini bergantung kepada kelajuan internet pula. So bergantung kepada kelajuan IoT. IoT ni maksudnya Internet of Things, right? Tetapi kalau katakan kita nak upload untuk saiz 2K cikgu, 1920 kali dengan 1080, boleh. Tetapi sejauh mana internet yang kita ada ni mampu untuk support kepada 2K tadi. Ini yang penting soalan dia sekarang ni. Ini internet ni. Ni bergantung kepada internet ni nak support yang mana. Internet IoT ni ataupun ni. That's good. Ini pun HD. Ini pun HD. Cuma yang ini dia sedikit pecah. Kalau tengok betul-betul, ini dipanggil low resolution. Ini dipanggil low resolution. So dari segi HD dan tapi kalau katakan oh cikgu kami tak mampulah internet kami, so saya nak transmit dengan 720 kali 526. Okey, kita dah convert habis dah ni. Maksudnya 720 526 ni kita dah pergi kepada SD. SD ni video kita dah jadi kotak. Bukan jadi panjang lagi. Inilah dia. Tapi tak digalakkan kalau boleh jangan live macam ni sebab bila kita save dalam SD nak send ke YouTube tak terima. Sekarang. Right. So, maksudnya sekarang ni kalau kita live, Cik Harry, at least pun 1280 kali 720, 1280 720. So, itu pun bergantung kepada CPU kita. Jangan assume that, kalau saiz itu okey cikgu, cantik cikgu, dia laju dah cikgu. Bergantung kepada internet kita. So, kita kena mengaji pasal Internet of Things tadi. Dan kita kena tahu berapa minimum bitrate kelajuan untuk internet kita. At least pun kawan-kawan semua boleh download dekat speed test. Speed kan tengok berapa kelajuan upload dan berapa kelajuan download. So baru kita tahu kita boleh buat live dengan saiz video apa. Sebab nanti bila kita live video tiba-tiba sampai 4 VT. VT ni video tape Cikgu nak sebut betul-betul. VT video tape. Bila sampai 4 video tape, kita pun play, kita play. Video tape kita tu dah 4K. Jahanam. Part live cakap okey, cantik. Ngam. Tapi sampai part BT, part video live, terus dia hang. Habis. Right, okey. Cikgu, channel TV diorang guna software apa untuk program live ke OBS ataupun software lain? Cikgu. Dan share infra TV status, right. Cikgu, channel TV dia orang guna software apa untuk program live ke OBS ataupun software? Okey, simple je. TV session ni dia satu peringkat adalah bisnes. Dia belanja untuk development terlalu besar. Okey. Dia menggunakan storage, dia menggunakan edit share, dia menggunakan server, dia menggunakan besar punya teknologi yang contoh kalau software dengan bilik konti tu paling kurang 3 juta. Walaupun kita nampak sama aja macam OBS dan berapa saiz dia tetap menghantar kepada kita saiz HD. Dia tetap hantar kepada kita saiz HD. Dan hari ni kalau kita shooting drama nak hantar ke TV session, kita kena shoot dengan level 2K. 1920 kali 1080. Dan bila kita dah save, kita kena save dengan high resolution. High resolusi maksud dia kita tak boleh compress untuk jadikan kecil sebab TV session dia bukan compression. TV session ni adalah level AVI. Pernah dengar perkataan AVI? Pernah dengar perkataan AVI? AVI ni saiz yang besar yang tidak dikompres.
timeline dekat Adidas, timeline dekat Premiere, timeline dekat Final Cut tu, itu adalah AVI. Itu saiz besar. Sebab tu bila nak save nanti, dia suruh kita tanya, you nak save dengan saiz apa? AVI, MPEG, H264, MOV, dia tanya begitu. Tapi kalau sekadar nak upload media sosial, sekadar nak main playback dekat dewan, jangan save dalam AVI. Contoh, kalau H264 atau MP4 katalah 10, kalau AVI 75. So jauh tak beza dia. Sebab tu TV session dia nak yang uncompression. Sebab tu kita bagi dalam format AVI besar. So software digunakan sebenarnya dia gunakan konti. Dia ada bilik konti yang ada switcher. Alright? Dan switcher dia semua broadcast. Sebab tu cikgu dah sebut tadi awal-awal lagi dipanggil 4111, 4222, 4444. Tu dia. Yang kita bermain video apa semua tu 411 saja. Kalau untuk broadcast standard, minimum order adalah 422, sampling. Kalau nak faham lebih lanjut, pergi dekat Google, type video sampling 422. For what? Dah dia akan ajar. Ni video untuk broadcast punya standard. Ataupun type kat situ, video sampling 444. 4 kali 4. For what? Dia akan cerita pasal filem apa semua. Right? So, nampak dah? Okey, agak penat ni. Dah makin tengah hari, dah makin penat sebenarnya. Ada soalan nak tanya? Ataupun ada nak tanya lagi? Masih boleh ikut tak? Tak apa, lepas ni cikgu perlahankan sedikit. Cikgu channel TV Right. So, bukan apa? At least cikgu nak dedahkan. So, Muhammad Ramri, Adnan, macam mana? Okey, Rashidi. Walaupun dulu duk main foto, hari ni pun main foto, tetapi tak ada masalah. Go to the video. Sebab kita punya pemikiran sama aja. Cuma sekarang ni nak jadikan video. Video ni kejap lagi bila cikgu bagikan teknik dan tip dia sekejap je. Cikgu bagi apa yang patut edit dulu. Dengan apa yang patut kita edit dulu. Maksud dia, cikgu kata masuk muzik dulu, senang, nanti kita potong. Baru sedap ikut beat muzik. Contoh. Dah. Jangan takut. So editing ni dia ada banyak cara dia. Editing ni kadang-kadang klien ni dia melihat daripada apa yang kita dah buat. Dia suka komen. Bos kita ni dia suka komen apa kita dah buat. Bila kita mesyuarat nak buat video, dia kita nak video klip, untuk milih pelancaran. You buat, tengoklah dulu dalam seminit, 2 minit ke 3 minit. Dia punya subjektif dia tu dia buka, dia pun tak tahu nak buat macam mana. Right? Lepas tu tak apa, you buat dulu. Nanti apa-apa kita tengok, kita review. Itu dah sebenarnya. Bila kita dah buat, dah edit apa semua, bila kita masuk ke bilik dia atau preview ke bilik syarat, baru start dia nak tengok mana yang lemah. Dia tengok yang ni lemah, ni. Kenapa kita tak ni? Lepas tu dia cari pula. Yang dia tak nampak gambar mana yang dia tak nampak, dia kata, kenapa tak masuk lagi satu tu? Baru dia nampak. Sebelum ni dia tak nampak apa pun, semua blur. Bila kita dah susun dah, kita dah puzzle dah, baru dia nampak. Kenapa tak ambil daripada sini ni subjektif tu dah mula. Pandangan dia melihat daripada sebelah kanan. Kita kata, depan sebab skop dia lebih besar. Kena faham benda tu. Jadi jangan takut, jangan bimbang. Kadang-kadang kita perlu save. Perlu save ni maksudnya bila kita buat editing, kita tahu dah, kita letak kesalahan-kesalahan yang boleh dikomen. Kita kena pindahkan komen tu pada komen yang lebih mudah. Maksud cikgu, dia komen part yang kita boleh repair dengan mudah. Jangan dia komen part yang kita render dekat 4 jam. Kita render saja part grafik tu 4 jam. Tiba-tiba dia kata, I tengok font ni tak berapa cantik lah. You tukar font boleh tak? Font aja. Arial Impact.
Saiz keras sangat. Saya tengok spawn ni keras sangat lah. You tukar kepada Arial Black Bold boleh tak? Lah, Arial Black Bold dengan Impact tu sama je. Cuma nama dia lain. Dia tak suka yang Impact tu. So dia suruh tukar kepada Arial Black Bold. Bila dah tukar macam tu, render lagi 4 jam. Ini salah satu benda yang kita kena letak kesalahan-kesalahan di tempat lain. Supaya bila dia menonton tadi, dia tengok semua. Oh, kenapa ni? Kita letak kesalahan. Baru dia nak komen dekat part tu. Oh, kami tak cukup bahan lagi, nanti kami masukkanlah kat sini. Okey. Dia macam tu. So dalam editing ni, jangan kata kita buat cara kita. Sebenarnya dalam editing ni kita nak klien yang menonton. Orang boleh faham tak? Ini yang penting sebenarnya dalam editing. Kalau kan dia orang kata boleh faham, dia senang. Ada soalan yang lain? Ada lagi tak? Ada soalan? Sebab penat hari ni cikgu memang tak nak stop. Cikgu right. Ada soalan? Sebab cikgu dah mengambil masa lebih kurang 2 jam setengah. Boleh nak tanya, nak bercakap pun boleh. So alright. Then lain, Remy, Carol macam mana? Nick, Fedrol macam mana? Boleh ikut tak? Boleh good. So buka apa? Ini cikgu bawa sebab menyelesaikan masalah teknikal yang kita tak pernah terfikir dulu. Ini sebenarnya, right? So yang cikgu ramai yang tak pernah sedar tentang psi. Cikgu belum bercakap tentang I dan P lagi. Tentang interlace dan progresif. Perlukah kita pakai P? Perlukah kita pakai I? Benda ni lah yang so nak tak nak kita kena belajar. Sebab suatu hari video yang kita edit tak boleh tayang di tempat lain. Video yang kita edit, bila kita upload to the media sosial, dia akan jadi hang. Ada orang boleh playback, ada orang tak boleh playback. Dan kita perlu tahu di Asia punya teknologi menggunakan format apa. Itu yang sebenarnya yang kita nak sebenarnya. Jangan silap kat situ, right? Okey, ada soalan yang lain? Sebab kita okey, ada soalan. Siapa yang kenapa kita bagi right, makin banyak belajar di team makin seronok pula. Cikgu. Alright, berapa banyak perkara kena hadam terutama benda IoT ni. Alhamdulillah, good. Sebenarnya begini. Simple aja. Awal tadi cikgu dah sebut dah, kita ada minat. Walaupun kita tak pandai. Janji kita ada minat. Kita bercakap tentang IoT, Internet of Things. Internet of Things ni terlalu besar. Jadi kadang-kadang kesilapan, kelemahan kita tak nak ambil tahu pasal internet dan kita berminat pasal multimedia, kita berminat pasal video, kita berminat pasal uploading. Dia kita akan struggle. Contoh macam OBS sendiri. Kenapa sound dengan mulut tak sama? Why? Kenapa lip sync tu tak boleh perfect? Why? Cuba kaji kat situ. Jangan anggap tu dah biasa dah memang macam tu. No. Dia bukan isu pasal bahawa dia memang macam tu, semua orang buat pun macam tu. Tak. So kita yang kena faham macam mana internet berfungsi, kelajuan, bandwidth. Macam mana internet tu datang kepada kita dalam keadaan yang stable atau tidak, ataupun dia turun. Bila dia turun saja, dia dah mula meninggalkan. Siapa yang berat? Antara audio dengan video, siapa yang paling besar dan paling berat? Contoh. Sebab tu bila kita buat live, Cik Khairi, kenapa bila live, mulut dengan sound tak sama? Pasal dia duk tanya pasal live tadi. Kenapa mulut dengan sound bila kita live dia lari? Ya.
tu upload laju ataupun slow cikgu? No. Oh, bukan. Jangan tinggal hukum dah macam tu cikgu. No. Dah study tak macam mana nak speeding balik audio dengan video bagi selari? Ada fikir tak? Isu bandwidth tadi, isu internet tadi is good. Betul. Video lebih berat. Audio lebih ringan. That's why audio pergi dulu. Audio ke mana pun dia akan pergi dulu. Sebab dia lebih ringan, size dia lebih kecil. So video kita, size kita besar. So that's why dia tinggal di belakang. So dekat setting tu yang kita patutnya tarik balik audio. Tarik balik audio dekat setting, advanced setting tu. Itu baru betul sebenarnya. Jangan assume that, dah macam tu cikgu, memang bandwidth tu. So selalu dia akan tinggal jauh. Tak. Jadi maksud cikgu, setting pada device cikgu? Setting kepada OBS. OBS ada dua penerimaan dia. Satu dia terima video, kedua dia terima audio. So, audio kena kejar video. Sekarang ni video ke belakang. So, kalau audio lagi laju, mulut lagi jauh lah, betul? So, audio tu kena tarik handbrake, slow balik. Berapa bit rate, kelajuan per second. Bila dah ngam balik sama, barulah bubble mulut itu jadi sama. Sebab sekarang ni kena faham, audio terlampau laju sebab dia ringan. Kalau bandwidth tu memang pun perlahan, audio tetap pergi dulu. Belum pernah dalam live streaming, audio duduk di belakang. Kalau audio duduk di belakang, something wrong dengan device atau teknologi. Okay? Good. Cikgu, mana bagus audio dengan video kita rakam sekaligus atau kita buat video dulu baru kita dubbing audio kemudian. Okay? Nak tanya mengenai lip sync tu cikgu. Ada efek ke bitrate lajuan? Okay, good. Dah mula dah tu. Alright. Okay. Dua cara kerja. Adakah kita perlu buat voice over dulu? Ataupun kita edit dulu? Okay. Nak buat video apa ni? Video corporate ke? Video corporate ke Cik Carol? Carol Adri. Nak buat video corporate? Video corporate selalunya kita akan buat voice over. Okay, good. Bila kita buat video corporate, kita dah ada script. Skrip yang kita ada video dengan audio. Kita ada visual, kita ada audio, naratif lah, right? So kita baca suara latar. Jabatan ini merupakan jabatan yang dipilih. Jabatan ini juga dipilih kerana jabatan ini adalah sebuah jabatan. Jabatan yang diadakan. So maksud dia, kita kena buat video mesti mengikut naratif. So mesti ada suara latar dulu. Kalau kita edit video dulu, dah tak sync. So video tu jadi cepat sangat atau perlahan. Suara latar dah terlebih jauh tapi video belum sampai lagi. Nak selamat, siapkan naratif dulu. Itu kerja paling mudah. Sebab suara latar kita rakam dulu, dah siap, kita puzzlekan mood. Kita nak berapa minit tadi? Oh, nak 6 minit saja. Right. Kalau dah 7, kita adjust times. Kita accuratekan lagi dah. Bila kita dapat, barulah kita buat offline dulu. Kita jumpa bahan apa, berkaitan apa, letak. Tahan apa, berkaitan apa, letak. So, bila kita dah ada, kita nampak, oh, part ini tak ada lagi. So, kita kena pergi shoot. Kan senang? Audio mengatakan bahawa dalam pustakaan, di bawah unit pustakaan, kita juga menyediakan buku-buku yang berkaitan. Yang itu kita tak ada bahan. So, kita kosong. Kita lopong. Then, from there, baru kita pergi shoot, tampal. Dia kan senang. Kalau kita buat editing tanpa audio, tanpa naratif, kita puzzle, kita ikut je. Kita dah tak ingat apa benda kita nak masuk. Lepas A, B, B, right. Dah, it's good. Okay? Alright. So, maksud dia dari segi begitu. Okay, maknanya jawapan dia tadi adalah at least naratif dulu. Sama juga kalau kita buat video tak ada suara latar. Cikgu, kalau tak ada suara latar, cikgu, saya masuk apa? Main dari segi mood music, tempo.
baru cutting point kita tu sedap kita menonton. Sebab tempo 1, 2, 3, end cut, 1, 2, 3, end cut, 1, 2, 3, end cut. Kan sedap dia punya tempo dia tukar shot. Jangan pula bila kita main suka-suka edit dulu, lepas tu baru lay music. Dum, dum. Lepas tu gambar tak tukar lagi, dia dum 3 kali dah. Kita pun. Lepas tu gambar tukar plate, lepas tu baru dum pula. That's why kadang-kadang mood tu hilang, tak ada feeling, tak ada best tu sebab dia tak ngam dengan kita punya tempo otak tu. So bila buat editing ni kita nak bila dah lampu digelapkan mesti wow. Begitu. Lepas tu baru right. So maknanya dalam editing kita boleh menggunakan muzik, kita boleh menggunakan suara, kita boleh banyak menggunakan teknologi-teknologi lain. So, alright. So, dari segi lain sebenarnya, ada satu soalan tadi yang tanya tentang lip sync. Okay. Right, lip sync. So, bila kita melibatkan lip sync ni mulut. A. B. Jangan. Tak boleh. So lip sync ni ada 2-3 cara. Okey. Ini ramai kena betul-betul belajar. Sebab bila kita adjust sound di depan dah kena dah. Saya. Tetapi bila perjalanan tu makin jauh, saya jadi dah berubah. Sebab kelajuan bit rate. Pernah dengar pasal bit rate? Kelajuan video dengan kelajuan audio. Kalau kelajuan video dengan kelajuan audio sama, dia akan jalan sparring. Tapi kalau kelajuan video dengan kelajuan audio tak sama, salah satu pergi depan, dia mula tinggal. Nampak? Sebab tu bila kita dah adjust kat depan cikgu tapi belakang tak sama juga. Sebab bitrate video dan bitrate audio tak sama. Dah. Okay, right. So, dalam editing banyak kalau kita gunakan music apa semua. Dan kalau kita boleh pandai bermain buat music score. Kalau tak ada juga, kita akan belajar macam mana kita nak edit balik music yang ada. Dan music very particular sebab bila kita upload tu media sosial, YouTube akan block. Bila kita upload, dia YouTube akan detect. So, dia akan hold. So Facebook pun dah mula So dari segi tu kita kena belajar sebenarnya. Okey, ada lain soalan? Okey, right. Then polyartis tak? Polyartis. Alright, so dari segi apa tu? Polyartis tak? Poly nak tanya atas. Right, dekat mana ada polyartis tak? Polyartis. Polyartis tak? Dekat mana ada polyartis dekat Malaysia? Oh maksudnya library music Ini berkaitan dengan library music untuk daripada artis lah. Okey, tak apa. Nanti kita akan uraikan. Okey, so ada soalan yang lain? Okey, tak ada. Kita kena break dulu sebab kita akan sambung balik kelas pukul 2. Kita ada 2 jam. Satu hari sebenarnya lebih kurang dalam 2 jam. Kelas kita pagi 2 jam, petang 2 jam. Itu yang dibenarkan oleh Finas sebenarnya. Sebab cikgu buat kelas kita pagi sampai tengah hari sampai petang. Finas kata no. You kena buat at least 2 jam je. Penat sebab orang yang duduk dalam online kan jam otak jam otak tu. Okey cikgu, terima kasih. Tak apa. Don't worry. Kita masih banyak masa lagi dengan cikgu. Ni baru half day, hari pertama separuh hari. Don't worry. Kita ada 5 hari sebenarnya muntah nanti nak belajar. Right. So, dua start boleh tak cikgu? Okay. So, right. Then, okay. Good. So, ramai yang terima kasih cikgu from Tiru. Right. Okay. So, kita akan masuk juga nanti. Kita kalau 2.30 kita kena ambil. At least kita ada 2 jam. Betul, kita masuk 2.30 Kalau mana nak solat apa semua dulu tu, kita solat betul-betul 2.30. Right, kita akan habis dalam 4.30 insyaAllah. Okay, right. Ada soalan? Boleh tinggalkan dalam chat, boleh tinggal dalam grup. Don't worry.
Mana yang masih ada masalah dengan editing, software nak upload, masih ada proses. Admin saya duk bantu tu. Okey, yang lain ada soalan? Cik Adnan macam mana? Okey, Rashidi. Nawa. Okey, right. Wifi. Okey, Zamri, Madrul, Afzan. Okey? Okey kan? So, walaupun cikgu tak sebut sebab biasalah dalam online semua nak kena baca nama. Kalau dia di kelas seronok kita boleh tanya. Boleh tak? So, bila dalam online ni dia jadi lain. Tu pun nasib juga Cikgu Sarip ni boleh bercakap depan kamera. Kan setengah orang dia langsung bila letak kamera terus